Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dengan sumbangan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini kami telah sampaikan kepada sebahagian daripada mangsa pelarian Syria yang terletak di Mukhayyam Arsal ketika ini. Dengan sumbangan tuan-tuan yang bernilai RM99 Malaysia. Tuan-tuan, kita boleh menyalurkan 25 liter bantuan minyak diesel untuk memberikan kehangatan mereka ketika mereka berada di dalam perkemahan-perkemahan yang tuan-tuan lihat di belakang ini. Alhamdulillah, dengan sumbangan tuan-tuan yang berterusan sehingga 28 Februari ini, insya-Allah akan memberikan kehangatan dan membahagiakan mereka sekurang-kurangnya untuk menghadapi musim sejuk yang sangat ketika ini. Terima kasih. Teruskan bersama dengan kami di Pertubuhan Peduli Insan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia antara bantuan yang telah pun disampaikan, iaitu minyak untuk pemanas api supaya dapat memanaskan diri mereka daripada cuaca yang cukup-cukup sejuk di sana sekarang ini. Walaupun sekarang ini mungkin dalam permulaan musim sejuk, tetapi kita boleh bayangkan betapa sejuknya sekarang ini di sana. Okey, dan saya hari ini bersama dengan Ustaz Muhammad Luqmanul Hakim Muhammad Rizwan selaku pengerusi Peduli Insan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar Ustaz? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, jadi tadi pun kita dah tengok dah kongsi kepada para penonton kita antara bantuan yang telah pun disampaikan Ya, betul. Iaitu minyak untuk pemanas api Ustaz. Dan sekarang ni bila kita tahu, ialah macam saya cakap tadi kan, sekarang pun tengah permulaan musim sejuk. Pastinya Ustaz pun berpengalaman ke sana, pernah duduk di sana, belajar di sana. Pastinya ada pengalaman bila musim sejuk tu. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit pengalaman Ustaz kepada para penonton supaya kita boleh faham bagaimana keadaan sejuk, permulaan musim sejuk di sana. Silakan. Ya, baik, terima kasih Puan. Berkenaan dengan bagaimana musim sejuk di sana, satu benda yang bagi saya satu suasana yang sangat menakutkan lah. Dan biarpun kita kata di awal musim, tetapi kesejukan dia kadang-kadang mencecah 5 darjah, walaupun tak sampai ke minus, tetapi begitu dah sangat-sangat sejuk. Saya berpengalaman tinggal di sana. Kita tinggal di dalam rumah, tapi dalam rumah kalau tak ada pemanas pun kesejukan dia kita tak dapat nak ceritakan dengan kata-kata, tetapi apa yang kita rasa tu hanya Tuhan saja yang tahu. Betul. Kesejukan yang sangat-sangat menakutkanlah. Tambahan lagi, mereka yang hanya tinggal di dalam kita kata dalam kemah yang setebal kain kanvas, yang di luar ataupun di luar ataupun di dalam kemah tersebut rasanya lebih kurang sama dia. Kecuali kalau ada pemanas yang membantu untuk memberikan kehangatan di dalam kemah dan ahli-ahli yang duduk dalam kemah tersebut. Jadi kita boleh bayangkan macam mana sebenarnya kan. Mungkin kalau rasa, kalau kita lah kan sejuk kat luar tu, masuk dalam rumah tu lega sikit Ustaz kan. Tapi sebenarnya bila mereka di sana sama je. Ya, kecuali sama sebab dia punya apa, terlalu nipis. Jadi kesejukan itu dia masuk dan inilah, tak ada banyak bezanya. Dan selain daripada itu Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan apa lagi antara cabaran mereka dekat sana. Mereka hidup dengan, dengan orang kata rumah mereka adalah kain kanvas setebal itu sahaja, senipis itulah kan. Dan kemudian apa lagi antara cabaran yang mereka perlu lalui setiap hari? Okey, baik. Pertama sekali kita kena faham mereka ini berhijrah daripada kediaman sendiri yang mungkin sebelum ini doktor, sebelum ini stabil pekerjaan dia, tetapi berpindah ke suasana baru, tak ada tempat tinggal, tak ada pekerjaan, diusir dengan kejam, barang-barang mereka diambil dan dirampas. Kemudian dalam masa yang sama datang pula musim sejuk, yang mana musim sejuk ini sesuatu yang mereka tak mampu untuk lari dan mereka tak mampu untuk memberikan kehangatan yang seharusnya kepada ahli keluarga mereka, sesuatu yang sangat membebankan bagi jiwa mereka. Dan ditambah pula dengan COVID yang dah mula masuk di kalangan kem-kem di dalam kem-kem di sana. Jadi
bagi saya sesuatu yang sukar untuk kita bayang dan kita ungkap. Dan apabila kita melihat sendiri, sesuatu yang bagi saya sesuatu yang cukup menyedihkan dalam keadaan tekanan yang mereka hadapi, makanan tiada, dan dalam keadaan mereka terpaksa menghadapi kesejukan yang di luar dari kemampuan mereka. Dan sesuatu yang saya tak tahu, bila kita pergi itu kita lihat sendiri, tak mampu kita ungkapkan, tapi hanya air mata yang mengalir. Betul, bila kita melihat anak-anak kecil, wajah anak-anak kecil, bayi kan, macam ni kan kita tengok kan, jadi sebenarnya kita tahu bagaimana sebenarnya kata-kata tu tak terungkap dengan kata-kata, tetapi hanya kesedihan yang kita dapat rasai, Ustaz, kan? Ya, benar. Yang tambahan macam anak-anak kecil ni, dia orang tak faham, tapi harus tanya kepada ibu bapa mereka, kenapa kami yang harus terima benda-benda yang macam ni? Itu antara soalan yang orang sering tanya, Ustaz. Allahu Akbar. Kita sebagai orang luar pun macam tak tahu apa nak jawab, Ustaz, kan? Allahu Akbar. Okey, jadi selain daripada itu, mengikut daripada pengalaman Ustaz, apa antara barangan yang paling mereka memerlukan ketika ini? Dia kalau kita nak bahagikan, bagi kami ada 3 perkara penting ataupun sesuatu yang begitu mereka perlukan. Pertama sekali adalah pemanas lah. Pemanas kalau kita tengok dalam keratan video yang dipaparkan sebentar tadi, minyak itu adalah dijadikan sebagai bahan bakar yang diletakkan dalam pemanas untuk memberikan haba dan mengurangi kesejukan lah. Nak kata selesa tu tidak, tetapi kurang sejuk yang ada di sana. Dan yang kedua, kita akan berikan pakaian, yang mana pakaian ini untuk bagi mereka-mereka yang ialah macam minyak ni sehari 2 hari akan habis, tapi kalau pakaian sekurang-kurangnya dan selimut, mereka mampu untuk bertahan lebih lama, walaupun tidak terlalu kita kata memadai, tetapi cukup untuk mengurangkan risiko mati disebabkan oleh kesejukan itu. Tadi, Dan yang ketiga adalah makanan lah. Makanan penting. Dalam satu keratan video yang kami tengok bagaimana mereka terpaksa bagi tahu, kami dah teruk dah dalam menghadapi kesejukan ini, tetapi dalam masa yang sama makanan pun tak ada, akan menjadikan bebanan demi bebanan yang mereka hadapi. Betul, bila keadaan sejuk tu kita jadi semakin lapar. Dan kemudian bila lapar dan kemudian sejuk lagi, ya Allah, tenaga tak ada kalau makanan tak ada. Betul. Okey, dan seterusnya bila kita tahu sebelum ini pun dah Peduli Insan telah pun berjaya memberikan sumbangan kepada mereka, alhamdulillah. Dan kemudian sekarang ini apa antara package yang ataupun inisiatif yang dilakukan oleh Peduli Insan untuk membantu mereka di sana? Jadi kami bahagikan kepada 3 kempen kecil dalam musim sejuk ini. Yang pertama sekali, 3 kempen utama lah, tapi daripada satu kempen musim sejuk yang besar tu. Yang pertama sekali, makanan asas. Kita akan berikan pack makanan dalam bentuk makanan mentah yang mungkin diorang dapat masak lah dalam sana. Dan yang kedua, kita beri dalam bentuk pakaian dan selimut, yang mana mereka dapat gunakan untuk mengurangkan kesejukan di dalam kemah masing-masing. Dan yang ketiga, kita sediakan package untuk bantuan pemanas dalam 2 bentuk. Yang pertama, bahan bakar itu sendiri, dan yang kedua, pemanas bagi mereka-mereka yang belum ada pemanas. Ialah setiap hari akan ada penambahan orang-orang yang hadir dalam kem-kem pelarian ini. Jadi mereka tidak ada kemah, mereka tidak ada pemanas. Jadi keperluan pemanas itu adalah satu yang kita kata cukup utamalah bagi kehidupan mereka. Okey, dan akhir sekali Ustaz, bagaimana untuk para penonton kita sama-sama mengulurkan bantuan bagi mereka yang memerlukan di sana? Okey, baik. Mungkin untuk meninjau dan melihat lebih lanjut berkenaan dengan kempen serta membuat sumbangan dan berkongsi rezeki dengan saudara-saudara kita yang berada di sana, dapat yang pertama sekali melayari kita punya website www.peduliinsan.org, dan yang kedua melalui laman Facebook Pertubuhan Peduli Insan Malaysia, yang mana di sana kita ceritakan secara detail dan kita sediakan cara untuk membuat sumbangan tersebut. Okey, sebarang soalan boleh terus hubungi nombor yang tertera di kaca TV anda. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Muhammad Luqmanul Hakim Muhammad Rizwan selaku pengurusi Peduli Insan. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Semoga dipermudahkan segala urusan, insya-Allah. Insya-Allah. Okey, dan para penonton semua, kita pun nak berhenti berehat seketika, kembali lagi selepas ini dalam Assalamualaikum.